Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam channel Warisan Garage. Okey, dalam episod kali ini saya nak ukur kelegaan piston ring and gap. So, apa benda tu piston ring and gap tu? So, benda ni perlu tak ataupun wajib tak kita ukur? Baik, dalam kerja overhaul ni sebenarnya kita pasang piston ring pada piston. Sepatutnya kita perlu ukur dulu dia punya kelegaan hujung piston tu ataupun dia punya end gap tu. Okey, pastikan sebab kita tak boleh terus bulat-bulat percaya yang ring ni betul-betul ikut spek dia. Kadang-kadang ada yang tak sama dan juga kalau silinder bore tu dah terlalu besar, maka piston ring end gap ni pun akan juga terkesan. Kerana piston ring ni adalah satu-satunya komponen yang menerima friction yang paling tinggi semasa piston bergerak atas dan bawah. Jadi jika piston ring terlalu rapat atau terlalu longgar, apa yang akan jadi? Okey, untuk pengetahuan korang, setiap jenis piston ring ada gap dia dan setiap gap tu tak sama sebab setiap ring ada peranan dia masing-masing. Seperti contoh, oil ring ataupun ring minyak berfungsi untuk menghalang minyak enjin dari memasuki ke kawasan combustion chamber. Dan kenapa dibina macam tu? Tipis sebab dia tak menerima stres yang tinggi dan juga kedudukan dia yang paling bawah. Okey, berbalik pada soalan, jika gap ring terlalu rapat, bila ring ni mengembang, end gap ring tu akan menjadi kecil. Dan jika tahap tekanan dan haba meningkat secara mendadak dan gap ring telah sepenuhnya tertutup, maka dia akan menyebabkan geseran ring pada dinding silinder menjadi lebih tinggi dan seterusnya berkemungkinan boleh merosakkan bahagian silinder ataupun yang mana lebih teruk, ring tu boleh patah. Sama konsep dia macam piston ring yang macam saya dah beritahu sebelum ni kan, yang mana dia akan menghadapi thermal expansion. Dalam bahasa mudah dia, bila dia panas dia akan kembang ataupun expand lah. Jadi jika combustion temperature dan pressure meningkat, ia akan mempengaruhi tahap pengembangan ataupun tahap expand ring tersebut. Baik, seperti mana yang korang tengok ni, saya lepas saya ukur, saya akan terus pasang lah. So gap yang saya dapat masa saya ukur semua still lagi dalam spek macam yang korang tengok tadi kan. Okay, ni yang nombor first compression ring dapat 0.8 lah. So yang korang tengok lah pada dia punya spek tu. So maksudnya dia punya spek ni semua dalam under specification. Okay, so bila korang dah measure, jangan lupa untuk buat record semua ukuran yang korang dah buat, sebab nanti takut lupa kan. Right, so siap untuk piston ring nombor 1. So kita continue untuk nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okay, masa pasang piston ring ni kita perlu kedudukan dia tak kena berlawanan, dia punya gap tu antara satu sama lain, sebab dia tak boleh nak sama. Sebab kalau nanti dia sama, nanti boleh jadi akan ada pressure leak lah. Okay, baik, masa pasang piston ring tu pun saya tak ada terus masukkan dia. So saya tak nak piston tu calar, saya gunakan filler gauge ni sendiri yang paling tebal tu. Saya akan selakkan dia kat tengah-tengah ring tu, lepas tu saya akan tarik sliding dia, so dia akan terus masuk dekat dalam dia punya longkang. So benda ni bagi untuk elakkan dia patah lah. Baik, kita cerita balik pasal ring and gap tadi. So tadi yang terlalu rapat, so yang ni terlalu luas ataupun renggang lah. So bila dia tak terlalu luas, dia takkan dapat menutupi ataupun seal bahagian combustion yang berada di atas dan crankcase yang berada di bawah. Ring tersebut tak dapat nak menahan tekanan combustion yang mana ia akan bocor masuk ke dalam bahagian crankcase dan seterusnya menyebabkan blow-by jika compression bermasalah. Jika oil ring, tu maksudnya kalau compression ring lah. So kalau oil ring, so dia akan menyebabkan minyak pelincir tu masuk pada bahagian combustion chamber dari bahagian crankcase yang mana minyak tu duduk kat bawah tu kan. Dan seterusnya minyak akan naik ke dalam bahagian combustion chamber dan terbakar sekali bersama-sama dengan bahan api. So seterusnya dia akan keluarkan asap putih yang berbau harum. Baik, seperti mana yang korang dah tahu, enjin ni dah buat proses soning. So luas bore tu dah berubah sikit dari asal sebab dah lepas di rebore oleh mesin shop lah. Jadi kita perlu ukur balik semua ring ni, make sure semua ring tersebut masih lagi dalam dia punya spesifikasi. Baik, dalam pengukuran ni saya refer pada workshop manual 4G18 sebab piston yang dipakai adalah semua 4G18. Jadi spek 4G18 ni dia ada beza sikit dengan 4G15.
terutamanya pada bahagian oil ring. Sebabnya 4G18 ni dia punya compression dia lebih tinggi dari 4G15 ataupun 4G13 dengan stroke yang lebih panjang. Jadi manufacturer set dia punya end gap tu jadi lebih rapat. Okay. So dalam keadaan enjin ni dah di bawah turbo, maka tahap tekanan dan haba adalah lebih tinggi dari asal. So sepatutnya end gap ring ni perlu lebih besar, tapi tak adalah besar terlalu besar lah kan. Okay, dia perlu lebih besar dari asal untuk menampung tahap expand ring tersebut bagi mengelakkan ring mengalami kerosakan akibat tekanan yang tinggi terhasil daripada combustion. Jadi semua ukuran yang korang nampak yang saya dah ukur ni dah cukup dah. So kita tak perlu nak expandkan lagi, maksudnya tak perlu nak besarkan lagi end gap piston ring tu. So nanti saya takut dia jadi terlebih besar, jadi benda lain pula kan. Since owner pun dia kata buat masa ni tak target push tinggi, so jadi pada saya dah okey sangat dah. So dah tak perlulah nak besarkan dia punya gap. So nak besarkan piston ring end gap ni, so kita perlu ada special tool yang namanya piston ring filer. So korang boleh google lah piston ring filer. Saya terlupa nak masukkan dalam ni. So barang ni kita boleh dapatkan dekat online shopping ataupun mana-mana platform online lah, ataupun dekat kedai yang menjual barang-barang automotive tools ni, biasa dia ada jual. Okay, saya ada beli barang ni juga, tapi since saya buat editing video ni, barang ni masih belum sampai. So barang ni daripada China saya beli. Dia ada dua jenis lah. Satu yang electric filer, dia pakai motor, and then dia ada dia punya meter something like that lah. Lepas tu satu lagi dia ada manual, kita kena pusing dia punya batu asah tu. Dia untuk asah ring tu bagi dia besar sikit. Baik, dah selesai kita ukur end gap. Jadi lepas ni kita bolehlah dengan proses pemasangan. So kita kena make sure dia punya ring tu dalam kedudukan yang macam saya cakap tadi, bagi mengelakkan dia ada pressure leak kan. So nak masukkan ring ni kena kompreskan dulu pakai piston ring compressor. Okay, letak macam ni, and then ketuk piston tu pakai hujung mallet. Okay, ataupun boleh je tolak pakai tangan, tapi kalau boleh hati-hatilah sebab besi piston ring compressor tu tajam. Nanti silap position tangan kita, nanti kulit boleh koyak. So kita cakap sebab kita dah pernah kena kan. Jadi tak kisahlah korang nak pakai mallet ke atau nak pakai tangan, tapi asalkan jangan pakai hammer atau pakai besi sudahlah. Okay, sebab alloy piston ni dia lembut. Okay, dia aluminium. And then bila dah masuk tu kena hati-hati sikit, jangan bagi calar journal bearing rod pada crankshaft tu. Ada orang dia pakaikan hose pada start rod tu untuk guide rod tu cuncun masuk dekat journal crank. Okay, kita kena tekan, bagi dia hati-hati sikit lah. Alright, lepas tu kita pusingkan blok, and then kita ikat rod. So sebelum kita masukkan rod, kita kena letakkan minyak dulu. Minyak assembly lah, ataupun minyak enjin biasa pun tak ada masalah. Okay, pastikan dia jangan terbalik, and then kita pasangkan cap tu. Baik, dia punya torque untuk nut cap rod ni dalam 34 Nm, tapi korang kena ukur dulu berapa size start tu. Dia ada M7 dengan M8, maksudnya size start tu 7mm dengan 8mm. Kalau 8mm dia punya torque dia lebih kurang 34. Kalau 7mm korang kena ikat dulu 20 Nm, lepas tu tarik suku pusingan ataupun 90 degree, macam dalam servis manual yang korang tengok tu. Baik, ikat ni dia kena ada step lah. Okay, make sure dia boleh goyang macam tu kan, maksudnya dia still lagi free. So benda ni free masa kedudukan piston pada keadaan TDC ataupun BDC. Okay, right, ikat, make sure ikut pada spek lah 34. Alright, so jangan lupa letakkan lubrication ataupun minyak tambahan pada bahagian cylinder wall tu, pada bahagian bawah, sebab kita takut dia tak kena masa kita letak minyak sebelum kita masukkan piston tadi tu kan. Okay, make sure dia boleh free macam ni lah. Dia free macam ni bukan bermaksud dia longgar, dia maksudnya clearance tu dia tak terlalu rapat, so ada ruang minyak untuk lalu pada bahagian journal bearing tu. Okay, so ni kita double check, okay tak okay. So alhamdulillah semua fit. Next kita masukkan piston nombor 2 dengan nombor 3. So macam biasa kita compress dulu, then kita masuk, then ketuk. Ketuk tu masukkan piston tu pada dia punya journal, make sure jangan terkena pada journal tu lah, jangan bagi calah.
Baik, teruskan prosedur pemasangan tu. Kita teruskan masukkan piston tu, and then kita terbalikkan blok, and then kita ikat dia punya rod cap lah. Okey. Biasa ni skru M8 tariklah 34. Make sure korang ukur dulu. Tapi kalau dah biasa buat tak payah, torque rem pun tak apa kot. Pro dah pro kan. Tak kisahlah. Janji pasang tu janji ketat, jangan longgar. Sebab pernah saya jumpa kes longgar, dia punya ring dia patah. Ring patah, rod tu patah. Okay, so bila dah pasang, make sure dia boleh free macam ni lah dekat bahagian TDC ataupun BDC setiap tu. And then kita double check dia punya dia punya torque tu okey tak okey. And then ni yang saya buat ni adalah dia punya side end clearance pada rod tu. Okey. Side clearance ni benda ni nampak macam tak ada apa-apa, tapi penting juga sebab rod ni perlu ada clearance sikit bila diikat pada body crankshaft tu. Kalau terlalu rapat pun tak boleh, sebab nanti dia akan calar dan rosak lah. Okey, sebenarnya spek dia lebih kurang dalam 0.1 ke 0.25 mm. So cara check dia senang je. Kau pakai feeler gauge, macam saya dapat ni gap dia 0.15. So masih tak terlalu kecil ataupun terlalu besar lah, memang ngam-ngam soy. So gap ni kena ukur kalau kita pakai rod Saga 18 bar. Sebab geng-geng 4G1 bawa on turbo ni memang suka rod ni, sebab rod dia tebal, panjang sama dengan 4G15 ataupun 4G18, cuma lebar dia cuma dia lagi lebar, so dia lagi kuat lah. Rod tu tak boleh terus plug and play pada crank wajar ataupun crank 4G15 ni, sebab dia lebar kan. So kena hantar mesin shock, kena potong sikit. Tapi masa nak pasang tu kena ukur lah. So saya sebenarnya tak heran, sebab barang-barang lama ni memang padu. Memang orang cakap memang padu. Sebab ada yang dah pernah run boost 2 bar dengan pakai rod ni. Memang saya tak heran lah. Memang barang lama saya memang tabik springnya. Macam umpama rod Evo 3 dengan rod VR4 punya rod memang tebal. So stok VR4 tu memang boleh tampung horsepower tinggi, tak ada masalah ni. Baik, dah ikat macam biasa. Kita pusingkan crank ni, make sure tak ada apa bunyi pelik yang ni lah. Kita check dia punya piston punya dia punya tak longgar tak longgar lah, macam tu lah. So make sure dia boleh free macam ni, kita boleh goyangkan dia. Okay, make sure setiap keadaan kedudukan piston tu dia sama lah. Kita rasa sendirilah macam mana dia punya longgar kan. Alright, so settle dah bab ni. Kita akan pasang oil pump pula. Okay, pasang oil pump ni pun saya saja je ikat pakai torque. Tapi memang sepatutnya kena ikat pakai torque pun. Tapi biasa orang buat pakai spanner kepala goyang ataupun spanner fleksibel tu, tak ada apa pun, janji ikat cun kan. Okay, dia janji pasang tu jangan ada leaking lah. Sebab pada bahagian oil pump ni dia tekanan dia ada tinggi sikit. Okay, sebab dia nak supplykan minyak ke seluruh bahagian enjin tu. So ikat kena bagi betul-betul ni lah. So kalau korang nak letakkan macam gam ke atau macam mana boleh, tapi jangan terlalu tebal lah, sebab nanti takut dia akan masuk ke dalam lubang-lubang minyak tu. So seterusnya nanti dia akan blockkan lubang minyak dan dia akan boleh turunkan pressure. Baik, torque oil pump ni dia punya torque dia lebih kurang dalam 14 lah, 14 ke 15 Nm. 14 lah, 14. So dia tak boleh terlalu kuat sebab skru saiz 12 ni biasa dalam lingkungan macam tu lah dia punya torque dia. Okay, so bila kita dah ikat, kita kasih cap jempol satu. Alright, settle pasang oil pump. Yang ni saya tak tunjuk lah macam mana saya pasang sebab licin. Nak kena buka bracket tu kan. So nanti kendian. Okay, next ni saya pasang oil strainer. So saya buat gasket sendiri sebab gasket dia tak ada jual. Biasa dia datang kit dengan sekali kit overhaul. So tak boleh buat apa. Saya terpaksa buat sendiri pakai kertas gasket. Ada orang kata tak boleh pakai, tapi saya pernah buat sebelum ni, tak ada apa pun. Janji kita buat tu cun lah. Okay, sebab dalam minyak dia nanti memang kertas tu keras, tapi nanti bila kena minyak nanti dia akan lembut lah. Janji dia dapat seal dengan cantik. Okay, so bila ikat ni lebih kurang dalam 18 Nm dia punya torque dia. Baik, dah siap pasang oil pump dengan rear housing, flywheel housing flywheel housing yang belah belakang tu. Kita potong dia punya bekas gasket tu lah.
Okay, so untuk kita senang nak masukkan OISAM ni. So OISAM ni dah kita pakai gam je, tak perlu pakai gasket yang disediakan dekat kedai sepat. Memang gasket tu tak boleh pakai pun. So untuk top skru OISAM ni cuma dalam 4 ke 5 Nm. Korang kena pakai yang kecil, top ring yang kecil. Tapi ni saya malas lah, saya just ikat pakai T yang jadi kuat sudah. Baik, dengan pemasangan OISAM tu, so maka berakhirlah episod untuk kali ini. Alright, so harap ada pengetahuan yang bermanfaat untuk korang semua lepas menonton video ni. So kalau ada salah silap, boleh je korang komen dekat ruang komen tu. So kita sama-sama belajar lah kalau ada benda yang terkurang ke apa kan. Okay, so jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya, Warisan Garage. So support daripada korang, bolehkan saya buat konten yang lebih baik lagi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.